Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam MG Flash 27 Mac bersama saya Nur Aini Johari. Berita utama, kerajaan sedang meneliti untuk kebenaran pergerakan rentas negeri sempena sambutan Aidilfitri. Pengumuman mengenainya akan dibuat selepas data berkaitan kebenaran rentas negeri dianalisis Kementerian Kesihatan KKM dan Majlis Keselamatan Negara. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata kerajaan masih belum dapat memberi keputusan berhubung isu tersebut, namun beliau membayangkan kemungkinan membenarkan solat sunat Aidilfitri serta aktiviti tabir raya dan kunjung-mengunjung ke rumah berdekatan. Beliau berkata demikian ketika bersarapan pagi bersama masyarakat di Warung Nur Rizwan Pagoh hari ini. Kerajaan sebelum ini memberikan kebenaran mengadakan solat sunat tarawih pada Ramadan kali ini. KKM telah membentangkan 6 petunjuk bagi menentukan masa sesuai untuk kebenaran rentas negeri. 6 petunjuk itu membabitkan situasi kes positif harian, kes sembuh dan discharge, trend serta kadar kebolehjangkitan, kadar jumlah kematian, keupayaan katil dan unit rawatan rapi ICU serta situasi semasa petugas kesihatan. Semalam, negara jiran Indonesia mengumumkan larangan bermudik atau balik kampung bagi menyambut Aidilfitri 1442 Hijrah dalam usaha menangani penularan pandemik COVID-19. Larangan mudik itu akan bermula pada 6 hingga 17 Mei 2021 di mana masyarakat tidak boleh melakukan pergerakan atau kegiatan-kegiatan di luar daerah. Perkara itu diumumkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi pada sidang media menerusi webinar. Kerajaan Negeri Pulau Pinang menyarankan Kerajaan Persekutuan campur tangan bagi mengatasi kemelut air yang berlaku dengan negeri Kedah. Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yew berkata pihaknya amat berharap agar kementerian terlibat dapat memainkan peranan sewajarnya demi menjaga kepentingan umum berhubung isu tersebut. Ketua Menteri berkata pihaknya tidak menghalang Kedah melakukan sebarang pembinaan empangan maupun struktur lain untuk menyimpan air mencegah banjir ataupun untuk merawat air. Namun katanya kerajaan negeri Kedah perlu ingat akan hak yang sama untuk negeri lain berdasarkan prinsip hak riparian yang diperjuangkan oleh Pulau Pinang. Beliau berkata demikian ketika diminta memberi ulasan lanjut berhubung kerajaan negeri Pulau Pinang akan mempertimbangkan untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap Kedah. Tindakan itu sekiranya ada projek yang dilaksanakan di Sungai Muda mengancam bekalan air di Pulau Pinang pada 25 Mac lepas. Chow berkata, kenyataan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Mak Nur mengenai kemungkinan Pulau Pinang akan menggunakan air selut jika enggan membayar caj air mentah kepada Kedah sebelum ini tidak menghormati prinsip hak riparian. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang disyaki terlibat dengan penderaan dan penganiayaan kanak-kanak. Perbuatan tersebut boleh menjadi kesalahan jenayah di bawah Akta Kanak-kanak 2001. Menterinya Datuk Seri Rina Muhammad Harun berkata pihaknya memandang serius penularan klip video yang menunjukkan seorang guru tadika melakukan kekerasan ke atas anak muridnya. Justru beliau menggesa pihak berkuasa untuk mengambil tindakan tegas terhadap individu yang terbukti melakukan kesalahan terhadap kanak-kanak. Pihaknya juga akan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan berhubung isu itu, memandangkan tabik urus tadika terletak di bawah kementerian tersebut. Datuk Seri Rina berkata demikian kepada pemberita selepas menyampaikan bantuan kewangan pengoperasian tahunan dan penubuhan pawi Pusat Aktiviti Warga Emas Baharu Zon Tengah 2021 di Sepang hari ini. Semalam tular video berdurasi 10 saat yang mencetuskan kemarahan orang awam, memaparkan seorang guru wanita mengangkat dan menghempas seorang murid lelaki sambil disaksikan oleh murid-murid tadika yang lain. Ketua Polis Daerah Shah Alam SCP Baharudin Mataib berkata, polis telah menerima laporan isu itu yang dibuat oleh ibu mangsa dan kes disiasat di bawah Seksyen 31/1 Akta Kanak-kanak 2001. Guru tersebut telah dipanggil untuk memberikan keterangan kepada polis.
Kita beralih ke berita terkini persidangan sayap UMNO sempena Perhimpunan Agung UMNO 2020. UMNO tidak pernah sesekali curang dalam mengekalkan kerjasama Muafakat Nasional MN, malah kekal berpegang kepada janji dan ketetapan untuk bersama dalam gabungan itu. Parti itu juga tidak pernah setuju menganggotai Perikatan Nasional PN walaupun ianya didaftar secara diam-diam tanpa pengetahuan dan persetujuan UMNO. Ketua Pergerakan Pemuda UMNO, Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki menyifatkan penyatuan UMNO dan PAS menerusi Muafakat Nasional sebagai mimpi terindah dan sesuatu yang didambakan sejak berpuluh tahun lalu. Sehubungan itu, beliau berkata, kedua-dua parti mestilah berpegang erat kepada ikatan tersebut dan tidak sesekali membiarkan terlerai atau dileraikan oleh pihak ketiga. Beliau turut menyeru barisan kepimpinan Muafakat Nasional berpakat dengan hikmah. Pegang eratlah ikatan Muafakat Nasional ini seutuhnya. Jangan biarkan ikatan ini terlerai atau dileraikan oleh pihak ketiga, wahai sahabatku. Kerana belum tentu peluang sebegini menjelma lagi buat kali kedua. Seruan pemuda buat para kepimpinan. Berpakatlah dengan hikmah. Berundinglah tanpa helah. Bak kundur tidak melata pergi, labu tidak melata mari. Kami pemuda rela menjadi sebahagian daripada kudrat yang memikul jentera untuk kemenangan bersama. Namun pemuda ingin ingatkan, jangan sesekali khianat dan curang, bak duduk berkisar, tegak berpaling. Kerana kesannya kelak boleh merosakkan kesatuan dan permuafakatan kita. Ahli Pergerakan Wanita UMNO sentiasa setia dan sukar melompat parti. Itu antara intipati ucapan dasar Ketua Wanita Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad di persidangan sayap UMNO itu hari ini. Menurut Datuk Seri Noraini, perkara itu jelas apabila calon wanita yang memenangi pilihan raya lalu lebih setia berbanding calon lelaki yang ramai meninggalkan parti dan menyertai parti pemerintah. Dalam pada itu, beliau juga berkata, sejarah membuktikan bangun jatuh UMNO bukan sahaja atas keringat dan perjuangan lelaki, tetapi juga air mata dan gelang emas wanita Melayu sejak tahun 1946. Siapa yang tak kenal skuad sayang yang tiada tandingannya? Tidak ada mana-mana gerakan yang sepantas skuad sayang. Turun naik, redah daki dan namakan apa saja demi rakyat. Wanita kuburkan semua alasan. Skuad sayang kita terus cekal, bermandi hujan, bersidai panas, masuk ke setiap kampung, berlecak, berjauhan dengan anak dan suami demi mencurah bakti kepada pertiwi. Kita mahu UMNO terus subur di hati setiap rakyat di tanah Melayu bertuah ini. Beralih ke berita hiburan, selebriti popular Niloufar hari ini selamat bergelar isteri kepada lelaki pilihan hatinya pendakwa bebas Haris Ismail atau P. Yuris dalam satu majlis di hotel terkemuka di Ibu Negara. Niloufar sah bergelar isteri pada P. Yuris hanya dengan sekali lafaz sekitar jam 11.50 pagi tadi. Pasangan itu dinikahkan oleh adik Niloufar iaitu Muhammad Akif Muhammad Nur yang mewalikan bapa kandungnya. Bekas pengacara meletup itu menerima mas kahwin sebentuk cincin namun jumlah wang hantaran tidak dinyatakan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hak Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Abakri turut hadir memberikan khutbah dan tazkirah ringkas pada hari bahagia pasangan itu. Majlis pernikahan yang berkonsepkan runah putih ala kayangan itu dihadiri 200 tetamu ahli keluarga dan rakan terdekat kedua-dua pihak. Niloufar dan P. Yuris menzahirkan rasa syukur kerana majlis berjalan dengan lancar seperti yang dirancang. Sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.